Berhormat Berwas. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana membenarkan saya membahas Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022. Tuan Yang di-Pertua, selepas lebih kurang 8 bulan pihak kerajaan berbincang dan memberi taklimat kepada ahli-ahli parlimen, malangnya kerajaan masih tidak dapat mencapai satu persetujuan kedua-dua pihak, dari pihak kerajaan dan pihak pembangkang, berkenaan dengan undang-undang yang pindaan perlembagaan ataupun undang-undang yang hendak kita pindah. Sungguh pun matlamat kita adalah sama, iaitu kita mau menghentikan wakil-wakil rakyat daripada melompat parti bertentangan dengan hasrat atau kehendak rakyat yang memilih mereka. Untuk menyelesaikan kebuntuan atau impas ini, saya cadangkan, saya hendak membuat cadangan bagaimana kita boleh menyelesaikan isu ini. Pertama, saya cadangkan memandangkan susah untuk undang-undang menghukumi atau menghukum mana-mana parti yang mengkhianat. Kita biarlah parti diberikan kebebasan untuk membuat apa-apa gabungan baru. Jika mereka rasa itulah dianggapnya satu tindakan yang betul, biarlah tindakan mereka, masa dan rakyatlah yang menghukum mereka. Sebagai contoh, Sheraton Move ini, Parti Bersatu yang memang dicinta, dihormati, dijaga oleh Pakatan Harapan telah mengkhianati Pakatan Harapan. Mereka pula pergi berkawan dengan lawan, dengan UMNO. Akhirnya sekarang kita nampak dia rejected dengan izin oleh UMNO, tapi nak pulang kepada Pakatan Harapan pun susah untuk kita terima mereka. Inilah akibat pengkhianatan mana-mana parti. Kedua ialah dalam hal kebebasan parti untuk membuat gabungan baru, juga ada dengan izin internal control atau kawalan dalaman dalam parti-parti tersebut, iaitu oleh ahli-ahli parti mereka. Dan ketiga, dalam isu ini banyak negara memberi kebebasan kepada parti-parti politik untuk bergabung dengan gabungan baru, kerana itu satu daripada ciri politik berdemokrasi. Dan marilah kita tumpukan undang-undang yang hendak kita pindah ini kepada undang-undang lompat parti oleh individu ahli parlimen dan adun-adun. Untuk lompat parti individu ahli parlimen atau adun, saya cadangkan ia diuruskan di antara parti dan ahli-ahlinya, dan kita meminda perlembagaan persekutuan supaya ia boleh dibuat. Kerana kini dikatakan ia melanggar polisi awam dan melanggar hak persatuan. Jadi perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Saya cadangkan kita pindah dengan memasukkan perkara 3A baru dengan perkataan-perkataan berikut, dan bukan seperti yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan dalam bil pindaan ini. Di bawah perkara 10, dengan izin saya baca dalam bahasa Inggeris cadangan saya. Di bawah topik dengan heading Freedom of Speech, Assembly and Association. Perkara 10, Perlembagaan Persekutuan subkurungan 1 menyatakan, subject to clauses paragraph 2, subparagraph 3 and subparagraph 4, di bawah C, all citizens have the right to form association. Saya cadangkan perkara 10 dipindah dengan menambah 3A seperti berikut. All agreements made by members of political parties, members of parliament and members of state legislative assemblies restricting the association with other political parties or their members
shall not be considered as infringing the right conferred by paragraph C of clause 1. All the terms of the aforesaid agreement, including compensation payable, if any, and the obligation to resign and to vacate the seats in Parliament and/or state legislative assemblies, shall be valid and enforceable and shall not be made invalid on the ground of infringing paragraph C of clause 1. Dengan adanya kebebasan di antara ahli-ahli parlimen dengan parti mereka, mereka boleh mengenakan terma seperti denda ataupun bayaran pampasan 10 juta katakan. Kalau ada tawaran daripada pihak yang lain, mereka tidak akan melompat kerana mesti membayar pampasan 10 juta itu. Ataupun mereka telah pun menandatangani surat letak jawatan. Mereka mesti letak jawatan. Dan dengan bidang ini, saya pun cadangkan mereka ada hak untuk bertanding semula. Saya cadangkan perkara 48/6 hendaklah dimansuhkan agar mereka yang merasa partinya sudah tidak sehaluan dengan kehendak rakyat boleh letak jawatan dan bertanding semula. Itulah cadangan saya. Harap cadangan ini dapat menolong menyelesaikan kebuntuan yang kita hadapi sekarang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Ruas.